真神的带领，让我们星期五安息日的晚上，能够在横滨教会的会堂参加聚会。Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang sudah memimpin kita, sehingga dalam Jumat malam kebaktian Sabat ini kita bisa berkumpul di gereja Yokohama ini. 更感谢神，我们有来自远方印尼各教会的同龄到横滨教会来访问。 Lebih-lebih kita bersyukur ada saudara-saudari kita yang jauh dari Indonesia dapat berkunjung ke gereja di Yokohama ini. 还有这个台湾传道的来的我一起参加聚会。 Dan juga ada pendeta Wang yang berasal dari Taiwan, kita bisa kumpul bersama berkebaktian. 这真是神美好的安排。 Ini sungguh adalah pengaturan Allah yang sangat baik. 那我们先正道完之后再一起简单介绍。 Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan saling berkenalan. 简单完介绍之后，我们再唱诗祷告，结束今天的聚会。 Selesai kita berkenalan, nah kemudian kita akan akhiri dengan menyanyi kidung rohani dan juga sama-sama berdoa. 因为我们访问团要在8点半离开横滨教会。 Karena rombongan tamu kita akan meninggalkan gereja Yokohama ini jam 8.30. 所以我们的时间很宝贵。 Sehingga waktunya cukup mepet. 也很仓促。 Dan juga agak tergesa-gesa. 但是在主里面大家都很喜乐。 Tapi di dalam Tuhan kita semua selalu bersukacita. 因为我们都是属灵的一家人。 Karena kita semua adalah satu keluarga dalam Tuhan. 那我今天晚上要用神以恩典为年岁的冠冕做互相的分享勉励。 Malam ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Allah memahkotai hidup kita dengan kasih karunia. 我们先来看诗篇的65篇11节。 Kita buka dulu Mazmur pasal 65. 诗篇65篇的11节。 Mazmur 65 ayat 11 atau 12. Ayat 12, ayat 11. 11节，你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油。 Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. 这个65篇是大卫所写的诗歌。 Mazmur ini digubah oleh Daud. 在65篇的11节，大卫这边有提到。 11节。 Di ayat 11 ini Daud mengungkapkan 他说他所敬拜的神用恩典作为他年岁的冠冕。 bahwa Allah yang dia sembah memahkotai tahun-tahun dia dengan kebaikan atau kasih karunia. 也就是说，大卫他一生当中充满着神的恩典。 Dia merasa seumur hidupnya dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. 让他都能够有荣耀。 Sehingga dia mendapatkan kemuliaan. 那我们去思想大卫的一生。 Kalau kita renungkan seumur hidup Daud. 他小的时候替他父亲牧养羊群。 Semasa kecil dia menggembalakan domba-domba ayahnya. 有时候有狮子来了、熊来了，把羊给叼走了。 Dan kadangkala ada singa, ada beruang yang menerkam domba-dombanya. 但是他靠着神的能力，把狮子跟熊打死了，把羊救下来了。 Tetapi dia oleh kuasa Allah, dia dapat memukul mundur baik itu singa maupun beruang. 他知道这个不是他的能力， Dia tahu bahwa kekuatan itu bukan berasal dari dirinya sendiri. 这个全然都是神的带领。 Semuanya adalah karena kuat kuasa pimpinan Tuhan. 不然一个少年人哪里有能力打死狮子、打死熊呢？ Sebab bagaimana mungkin seorang remaja bisa dapat mengalahkan seekor singa? 所以他虽然有危险，但是神却成了他最大的帮助。 Maka sekalipun dia menghadapi mara bahaya, tetapi Tuhanlah perlindungannya. 他曾经为扫罗王弹琴， Dia pernah memainkan kecapi untuk Raja Saul. 能够让扫罗王心中的恶魔离开。 Sehingga roh jahat yang menguasai Saul itu dapat diusir. 难道大卫那么会弹琴吗？ Apakah memang Daud itu pandai sekali memainkan kecapi? 即使他很会弹琴，也不可能把扫罗心中的恶魔给赶走啊。 Sekalipun dia pandai memainkan kecapi, mana mungkin suara kecapi itu bisa mengusir roh jahat?
但是大卫一弹琴，扫罗王内心当中的恶魔就被赶走了。 Tetapi begitu Daud memainkan kecapi, maka roh jahat yang menguasai Raja Saul itu mundur. 大卫很清楚啦， Daud tahu betul 这是神的恩典， itu adalah kebaikan atau kasih karunia Allah. 这是神的帮助。 Itu adalah pertolongan dari Allah. 后来他去战场探望他的3个哥哥， Belakangan dia mengunjungi kakaknya, 3 kakaknya yang sedang ada di medan perang. 刚好遇到高大的歌利亚在喊战， Dia bertemulah dengan seorang raksasa yang namanya Goliat yang menantang orang Israel. 他已经在那边喊了3天哦。 Dan Goliat itu sudah berseru menantang selama 3 hari. 以色列军队没有一个人敢出去跟他打仗。 Di antara tentara Israel tidak ada satu pun yang berani tampil menyambut tantangan itu. 包括高人一个头的扫罗王也不敢出去了。 Termasuk Raja Saul yang perawakannya 1 kepala lebih tinggi daripada orang biasa, tidak berani juga. 但是大卫勇敢的请命要出去跟他打仗。 Tetapi Daud dengan berani menawarkan diri untuk menantang Goliat. 他只用一颗河边所捡到的石头，把它甩过去，就把他的命给打死了。 Dia menggunakan 1 butir batu kecil yang dia pungut di pinggir kali, lalu menggunakan umban merubuhkan Goliat itu. 难道这颗石头那么厉害吗？ Apakah batu itu demikian lihainya? 难道大卫很厉害吗？ Ataukah Daudnya memang luar biasa hebatnya? 大卫知道， Daud sendiri sadar. 这都是这位神的能力， Semuanya itu adalah karena kekuatan dari Allah. 这位神在他身上的恩典。 Allah memberikan kebaikan kepada dia. 后来他打完仗回来之后， Setelah dia mengalahkan Goliat dalam peperangan itu, 很多妇女就唱歌这样说啊。 banyaklah perempuan-perempuan yang menyanyi memuji-muji. 大卫杀死万万，扫罗杀死千千。 Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. 结果这个扫罗王很生气啊。 Akibatnya Raja Saul marah sekali. 为什么生气？ Kenapa? 因为嫉妒啊。 Karena iri hati. 现在大卫比我有名气了。 Sekarang Daud itu lebih terkenal, tersohor dari saya. 大家都尊敬大卫，不尊敬我这个王了。 Semua orang lebih menghormati Daud daripada saya sebagai raja. 现在剩下王位而已啊。 Sekarang tinggallah singgasana raja saja yang belum diberikan kepada dia. 其他都被大卫给拿走了。 Yang lain semua sudah diambil oleh Daud. 因为嫉妒的原因， Karena iri hati itu, 所以他就开始要杀掉大卫。 lalu Raja Saul ini berniat membunuh Daud. 大卫就开始逃亡， Sehingga Daud terpaksa melarikan diri. 他总共逃亡了7年半。 Dia melarikan diri selama 7 tahun setengah. 一个王有这么多军队， Seorang raja yang mempunyai banyak tentara 要杀一个逃亡的小子， mau menangkap membunuh seorang pemuda yang kecil itu. 这是一件极简单的事情啊。 Itu bukankah sebuah pekerjaan yang sangat mudah? 但是我们如果读那一段圣经的历史， Tapi kalau kita baca ayat Alkitab sejarah itu, 很多次大卫几乎要被扫罗给杀掉了， berkali-kali hampir-hampir saja Saul itu berhasil membunuh Daud. 但到后来神都保守他的生命， Tetapi setiap kali justru Allah melindungi Daud. 所以大卫很清楚， Karena itu Daud sadar betul. 他逃亡这7年半的时间， Selama 7,5 tahun dia melarikan diri, 不是他自己的聪明， bukan karena kepintaran dirinya 他很 sendiri, 会躲扫罗的追杀， bukan karena dia pandai mengeles daripada serangan Saul. 他很清楚知道 Dia tahu betul 这是神的恩典。 itu adalah kasih karunia daripada Allah, berkat Allah. 后来他当了以色列国的第2任的国王。 Kemudian Daud itu berhasil menjadi raja kedua dari Israel. 那我们去了解一下大卫一生遇到这么多的艰难事情， Dan kita sudah tahu bahwa seumur hidup sebelumnya itu Daud mengalami banyak sekali kesusahan dan penderitaan. 他所体会到的是什么？ Apa yang dia rasakan? 虽然有危险， Sekalipun ada bahaya, 虽然有逼迫， sekalipun ada
pengejaran, 但是这位神却成为他的力量 tapi Allah menjadi kekuatannya. 这位神在他最需要的时候赏赐给他恩典 Allah dalam masa-masa yang genting justru memberikan dia anugerah. 这位神给他的恩典不是一次，也不是两次， Dan berkat yang diberikan Allah itu bukan hanya sekali, bukan 2 kali. 而是从第一天到他生命的结束，这位神的恩典都在他身上。 Melainkan sejak hari pertama dia lahir di dunia ini sampai dia mengakhiri hidupnya di dunia ini, 所以 kasih 他 karunia Allah selalu menyertai dia. 所以他把这一份从神的体会，借着65篇这个诗歌，把它表明出来。 Sehingga dia lalu menyatakan kasih karunia Allah ini dengan mengubah Mazmur di pasal 65 ayat 11 yang kita sudah baca tadi. 那大卫在这个诗歌里面，他有提到为什么神会用恩典成为他年岁的冠冕。 Dan di sini dia mengungkapkan mengapa Allah memahkotai tahun-tahunnya dengan kebaikan. 我们今天所敬拜的神跟大卫所拜的神是一样的。 Hari ini Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang disembah oleh Daud. 如果我们能够去体会大卫在这一个诗歌里面所表示出来的内容， Kalau kita dapat menyelami makna daripada Daud dalam mengubah Mazmur ini, 我们也能够跟大卫一样，有神的恩典成为我们年岁的冠冕。 kita pun akan mengalami seperti Daud juga bahwa akan ada mahkota Tuhan yang menyertai tahun-tahun kita dengan seluruh kebaikannya. 那大卫为什么能够得到这个恩典？ Mengapa Daud bisa mendapatkan kebaikan atau kasih karunia itu? 我们先来看第1节。 Kita baca dulu ayat 1. 神啊，西安的人都等候赞美你，所许的愿也要向你偿还。 Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. 大卫第一个就提醒我们 Di sini ayat pertama Daud sudah mengingatkan kita, 我们所许的愿要向神偿还。 kalau kita bernasar atau membuat janji kepada Allah, kita harus membayar nasar kita. 什么叫做还愿？ Apa yang disebut membayar nasar? 就是我们向神所许的愿。 Yaitu kalau kita sudah membuat janji kepada Allah, 我们常常在需要的时候 sewaktu kita ada keperluannya, 会向神许愿。 kita mungkin akan membuat nasar kepada Tuhan. 神因着我们向他许愿而让我们领受他的恩典。 Dan Tuhan karena kita membuat nasar itu, dia pun akan menurunkan berkatnya kepada kita. 但是我们许愿要还愿啊。 Nah, saat itu kita pun harus membayar nasar kalau kita sudah membuatnya. 当我们懂得还愿的时候， Kalau kita mengerti membayar nasar, 那我们才能够向神再一次的领受神的恩典。 maka kita pun layak untuk sekali lagi menerima berkat dari Tuhan. 大卫就是这样子啊。 Inilah Daud. 当他领受神的恩典之后， Setelah dia menerima berkat dari Tuhan, 他会在领受神的恩典之后，来向神感恩还愿。 dan dia setelah menerima berkat itu, dia bersyukur pada Tuhan dan juga membayar nasarnya. 所以我们要继续领受神的恩典， Jadi kalau kita mau terus-terusan menerima berkat dari Tuhan, 我们要懂得向神还愿， kita harus mengerti membayar nasar. 就是我们现在人所说的知恩感恩，也要报恩呐。 Artinya kita tahu apa itu menerima berkat, kita harus mengerti juga membalas berkat 当我 Tuhan. 们向神回报、向神所领受的恩典的时候， Kalau kita mau membalas atau membayar kembali karena Tuhan sudah memberkati kita, 神会让我们恩上加恩。 maka Tuhan akan menambahkan berkatnya kepada kita. 有时候我们会觉得说还愿不是把所领受的又还给神了吗？ Kadang-kadang mungkin kita berpikir membayar nasar bukankah berarti kita mengembalikan berkat yang sudah kita terima itu kepada Tuhan. 还愿好像是又付出去啦， Membayar nasar bukankah itu seperti kita keluar lagi ya? 不是等于没有了吗？ Bukankah jadi nol, tidak ada apa-apa lagi yang ada sisa? 其实这是预备自己再一次的来领受神更丰富、更大的恩典。 Sesungguhnya membayar nasar itu adalah kita mempersiapkan diri untuk siap menerima berkat yang lebih besar. 在撒母耳记上第1章这里 Di 1 Samuel pasal 1还有记载哈拿的故事。 ada menceritakan tentang Hana, seorang perempuan.
这个哈拿她结婚之后不能够生育， Hana ini setelah menikah tidak melahirkan alias mandul. 因为一个希伯来人的妇女不能生育是一件可耻的事情。 Bagi seorang perempuan Ibrani, tidak melahirkan anak itu adalah sangat memalukan. 因为她没有机会生下弥赛亚， Karena dia tidak ada kesempatan untuk melahirkan Mesias. 所以会被人家瞧不起的。 Sehingga dia akan dilecehkan orang, dihina. 哈拿结婚之后，她没有办法生小孩， Hana setelah menikah tidak melahirkan anak. 她也常常被人家讥笑， Dan dia sering ditertawai orang. 所以她内心非常的苦啊。 Karena itu hatinya sangat menderita. 有一次她的丈夫带他们到圣殿里面去献祭， Suatu ketika suaminya membawa dia ke Bait Kudus untuk mempersembahkan korban. 因为哈拿又被激动了， Saat itu Hana sekali lagi terharu hatinya. 所以她内心很苦啊。 Dia sangat sedih. 她就到殿里面去祷告。 Maka dia berdoa di dalam bait itu. 圣经记着说，她只动嘴唇，不出声音。 Alkitab mencatat dia berdoa hanya dengan mulutnya saja seperti komat kamit. 因为这样子 Tidak keluar suara. 因为这样子，祭司以利以为她是一个喝醉酒的女人呐、 Maka Imam Eli melihat keadaan itu menganggap dia inilah perempuan yang sedang mabok. 所以以利就责备她： Lalu Imam Eli itu menegur dia. 你怎么可以在这里喝醉酒了呢？ Bagaimana kamu boleh mabok di bait sini? 那哈拿就回答以利祭司啊， Lalu Hana menjawab, 他说：“主啊，不是这样子， Tuhan, bukan demikian keadaannya. 我是一个心里愁苦的人 Aku adalah seorang perempuan yang sedang bersedih hati. 清酒、浓酒我都没有喝， Saya tidak minum anggur atau arak apapun. 我只是在殿里面，在神面前倾心吐意啊。 Saya hanyalah memuntahkan isi hati saya kepada Tuhan. 所以请你不要把我看成是一个不正经的女人。 Janganlah engkau, maksudnya Imam Eli itu merendahkan saya sebagai perempuan yang tidak benar. 这个时候以利就说了， Lalu Imam Eli berkata, 你可以平平安安的回去吧。 Pulanglah dengan selamat. 愿以色列神允许你所求的。 Kiranya Allah Israel mengabulkan permohonanmu. 这个哈拿很有信心啊， Hana sangat percaya. 祭司都跟我这样讲了， Imam saja menjanjikan hal 他 ini. 脸上就不再带有愁容了， Maka mukanya sudah tidak terlihat kesedihan lagi. 他就快快乐乐的去吃喝了。 Lalu dengan gembira dia makan dan minum. 真的隔年他就生了一个儿子， Dan tahun depan sungguh dia melahirkan seorang anak 就 laki-laki. 把他取名叫做撒母耳。 Lalu memberi dia nama anak itu Samuel. 那到了撒母耳断奶的时候， Setelah Samuel itu berhenti menyusu, 他真的按照他所许愿的，把撒母耳送到圣殿里面去服侍神了。 lalu Hana sungguh-sungguh membayar nasarnya, mengantarkan Samuel yang masih kecil itu ke Bait Kudus untuk melayani Tuhan. 从人的角度来看， Dari kacamata manusia, 他得到了撒母耳，又把撒母耳献到圣殿里面去服侍神。 Hana mendapatkan seorang anak, tapi kemudian dia menyerahkan anaknya kembali kepada Tuhan untuk melayani di bait suci. 这又不是没有了吗？ Bukankah berarti dia tidak ada apa-apa lagi? 但是结果怎么样呢？ Tetapi akhirnya bagaimana? 我们来看第2章 Kita baca pasal 2 21节， ayat 21. 1 Samuel pasal 2 ayat 21. 耶和华眷顾哈拿，她就怀孕生了3个儿子，2个女儿。那孩子撒母耳在耶和华面前渐渐长大。 Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. 所以撒母耳在神面前渐渐长大以外呢， Jadi selain Samuel menjadi besar di hadapan Tuhan, 她还怀孕生了3个儿子，2个女儿啊。 berturut-turut melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 她本来是一个不会生小孩子的女人 Tadinya dia seorang perempuan yang mandul. 向神许愿得了一个儿子， Setelah bernasar, dia mendapatkan 1 anak laki-laki. 她就向神还愿， Lalu dia membayar nasarnya.
神又让他生了3个儿子2个女儿， Sekarang Tuhan menambahkan berkatnya 3 anak laki-laki dan 2 anak 神 perempuan. 还他5倍啊！ 5 kali lipat berkat yang dilimpahkan kepada dia. 所以还愿表面上看起来是付出啊，没有错，付出了， Jadi membayar nasar di permukaan seolah-olah kita membayar keluar, ya. 就是因为付出回去给神啊， Tapi karena kita membayar keluar kepada Tuhan, 蒙神纪念， Tuhan mengingatnya. 神又赏赐他3个儿子2个女儿。 Maka Tuhan menambahkan berkat kepada dia 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 这种状况就跟大卫的情形是一样的。 Keadaan ini mirip sekali dengan yang terjadi pada Daud. 大卫每一次打仗回来之后， Daud setiap kali perang, selesai perang, 他都把所得的分别为圣来献给神啊。 dia selalu menyisihkan rampasan perangnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. 所以大卫打仗一辈子从来没有打过败仗， Maka seumur hidup Daud tidak pernah kalah perang. 所以他的国土越来越大，越来越多。 Sehingga luas kerajaannya semakin hari semakin besar. 在所有的以色列王里面，他的国土最大，他的国家最强盛。 Dan di antara raja-raja Israel, Daudlah raja yang paling besar kuasa wilayahnya. 然后把这么强盛、这么大的国家交给了他的儿子所罗门王， Dan dia mewariskan kerajaan yang demikian besar itu kepada anaknya Salomo. 让他能够有力量来建神的圣殿。 Sehingga Salomo kemudian mendapat bekal untuk membangun bait Allah. 这些都是神在大卫身上的恩典啊。 Semua itu adalah berkat daripada Allah, dari Tuhan kepada Daud. 所以我们要领受神不断的恩典，恩上加恩。 Jadi kalau kita mau tidak henti-hentinya menerima berkat dari Tuhan, 我们要懂得像大卫所说的还愿啊。 kita harus mengerti, belajar seperti Daud itu membayar nasar. 我们不要认为还愿是一种付出， Janganlah kita menganggap membayar nasar itu adalah kita rugi. 但实际上是在准备自己来领受神更多的恩典，更大的恩典。 Sesungguhnya itu adalah mempersiapkan diri untuk menerima berkat yang lebih besar dari Tuhan. 这是大卫对我们所提醒的第一件事了。 Ini adalah yang diingatkan Daud untuk kita semua. 我们知道神的恩典， Kita tahu kasih karunia Tuhan 我 atau 们 berkat 感 Tuhan. 谢神的恩典， Kita bersyukur pada Tuhan karena memberkati kita. 我们还要报答神的恩典。 Kita juga harus membalas berkat Tuhan. 2001年的时候， Tahun 2001, 我到大陆去协助圣工。 Pendeta Uang pergi ke daratan Tiongkok untuk membantu pekerjaan kudus di sana. 那时候在大陆的信仰还不是很自由了。 Nah, waktu itu di negara Tiongkok itu agama belum terlalu bebas. 那我又是台湾去的传道， Sedangkan pendeta Uang adalah pendeta dari Taiwan. 那受限制也很多。 Jadi banyak batasannya. 但是因为那边的需要， Tapi karena kebutuhan di sana, 所以我就常常进出中国大陆。 jadi pendeta Uang seringkali mondar-mandir Taiwan ke Tiongkok situ. 我跟他算一算，至少有50-60次了，50-60次。对的， Kira-kira 60 kali. 大概中国大概每个省都有教会的地方都走过了。 Jadi hampir setiap provinsi RRT itu saya pernah kunjungi. 那一次去有9个省的这个专职同工来受训。 Dan saat satu kali ada pekerja kudus dari 9 provinsi yang berkumpul untuk mengikuti penataran. 大概是40多位了。 Kira-kira 40-an jumlahnya. 那我上课大概第4天了。 Dan saya memberikan pelajaran pada kira-kira 4 hari lamanya. 跟他们比较熟了。 Dan saya sudah cukup kental dengan mengenal mereka. 那我就发现有一个专职姐妹专职。 Dan saya mengamati ada seorang saudari pekerja kudus full time. 她从第1天到第4天了。 Dari hari pertama sampai hari keempat itu, 她都没有抬起头来看看我。 dia tidak pernah mengangkat kepalanya untuk menatap saya. 我虽然长得不是很好看，但也不会很丑啊。 Saya
tidak ganteng tapi pasti tidak jelek lah. 但是他都低着头啊，都 Tapi 从来不抬起头来看看我， Selalu menundukkan kepala, tidak pernah mengangkat kepalanya melihat 因为 saya. 他很认真在做笔记啊。 Kenapa? Karena dia giat membuat catatan. 所以我就发觉到她这个姐妹非常特别。 Jadi saya mengamati saudari itu sangat istimewa. 有一天就是第4天的中午吃饭的时候， Jadi pada siang hari keempat itu, pas waktu makan siang, 我吃饭都吃一点点的哈， saya makan siang bisa sedikit 因为 saja. 我怕胖啊， Takut gemuk. 胖起来不舒服 Kalau gemuk nggak nyaman. 其实怕胖也是太太交代的啦。 Tapi sebetulnya itu pesan daripada istri saya. 这个传道第一怕神，第二爱怕太太啊。 Jadi pendeta, yang pertama takut kepada Tuhan, yang kedua takut kepada istri. 所以我都吃一点点就饱了。 Jadi saya makan sedikit saja sudah stop. 然后我就到那个姐妹的那个旁边了哈。 Lalu saya mendatangi saudari itu. 我就跟她说：“哎呀，这个姐妹你怎么从第1天到现在都上课都连抬起头来看看我一眼都不要。” Saya berkata pada dia, saudari, kenapa sejak hari pertama sampai sekarang kamu belum pernah mengangkat kepala untuk melihat saya? 哇，这个姐妹被我一问就开始哭了。 Dia langsung menangis. 哇，哭了之后我就心里很难过啊。 Saya jadi susah hati nih. 我就马上跟她道歉，哎呀，这个姐妹对不起啊，我如果讲错话了，伤害到你我不是故意的啦哈，你原谅我。 Saya segera minta maaf, maaf, saya tidak sengaja melukai hatimu. 旁边有一个姐妹就跟我讲，她的旁边有一个姐妹就告诉我 Dan ada saudari lain yang duduk di samping dia memberitahukan saya. 她说传道跟你没有关系啦，跟你没有关系啦。 Pendeta, itu nggak ada urusannya dengan pendeta. 我说怎么会没有关系？ Saya tanya, kok nggak ada urusannya? 刚刚她吃饭吃得很高兴，怎么我一问话她就哭了啊？ Tadinya dia makan dengan senang hati, kenapa saya tanya langsung nangis? 一定跟我有关系啦。 Tentu ada kaitan dengan saya. 她说传道真的跟你没有关系啦。 Lalu saudari itu bilang, pendeta sungguh nggak ada urusannya dengan pendeta. 我说为什么？ Kenapa ya? Saya tanya. 她说他们家是住在九华山下，九华山啊。 Dia bilang keluarga saudari itu tinggal di bawah kaki gunung Ciuhua. 九华山就是中国的佛教圣地一座山啊。 Jadi gunung Ciuhua itu adalah cikal bakal lahirnya agama Buddha di Tiongkok. 那里面我们有6个教会。 Dan di daerah situ gereja kita ada 6 gereja di situ. 那些教会都很贫穷 Dan gereja itu semua miskin-miskin. 那个时候还没有电 Waktu itu belum ada listrik lagi. 所以他们知道有这个讲习嘛，训练。 Jadi mereka mengetahui adanya penataran kali itu. 他们6个教会就出钱派这个姐妹来参加。 Jadi 6 gereja itu urunan kumpul duit untuk mengirim saudara ini ikut penataran. 哇，这个姐妹压力很大。 Jadi ini satu tekanan berat buat saudari itu. 就要记下来，然后回去念给这些信徒听啦。6个教会Sehingga dia bertekad menulis setiap apa yang dia dengar supaya nanti dia pulang dia bisa ulangi ucapan itu untuk jemaat yang di 6 gereja itu. 那我就说就录音起来就好了啊。 Saya bilang kok nggak direkam saja? 然后传道，他们没有电呢。 Pendeta, di sana nggak ada listrik. 录音机要插在你的鼻孔上吗？ Apakah tape recorder tuh dicolok di hidung untuk berjalan? Ya. 没有电，你录音起来也没有用啊。 Jadi kalau tidak ada listrik, buat apa direkam? 所以他们是要抄起来， Jadi mereka tuh harus buat catatan 然 dengan 后 tulisan. 回去之后一个教一个教念给他们听啊。 Dan setelah pulang itu dibacakan bergiliran dari satu gereja ke gereja lain. 那我跟他讲说，那你这几天写了几本啊？ Lalu saya tanya, selama 4 hari ini berapa buku yang sudah ditulis? 他说写到第4本， Dia bilang sudah buku keempat. 一本都这么厚，笔记本这 Satu 么厚。 buku catatan tuh segini tebalnya. 他已经写了快要6支圆珠笔的六支笔的水了。 Dan dia sudah menghabiskan bolpen 6 bolpen. 那 Tintanya maksudnya. 那我就说你可以借我看吗？ Lalu saya tanya, boleh nggak saya lihat? 我就拿来看。 Saya baca.
Saya lihat 他们 sebentar. 都写简体字了哈。 Mereka pakai tulisan apa itu 简体字ya. Nah, 我看了之后真的快要哭出来了。 dan saya baca hampir saja saya menangis. 他连哈利路亚奉主耶稣圣名上课都写上去了。 Dia menuliskan bahkan haleluya dalam nama Tuhan Yesus memulai pelajaran. Itu saja dia tulis semua. 因为他认为每一句话、每一个字都要记起来。 Karena dia bertekad setiap kata itu, setiap huruf harus ditulis. 他怕漏掉了， Dia 对不起所有的派他来的这些弟兄姐妹。 Dia takut kalau ada yang kelolosan, dia merasa bersalah kepada jemaat 6 gereja yang urunan yang mengirim dia ke sini. 我本来是要跟他要一本回来做纪念， Tadinya saya ingin minta satu buku untuk sebagai kenang-kenangan saya, 但是我不敢说， tapi saya tidak berani ucapkan itu. 因为这是他的责任， Karena itu adalah tanggung jawabnya dia. 非常辛苦的。 Sungguh sangat susah. 我在那边上了2个礼拜， Selama 2 minggu dia mengikuti pelajaran 他 itu. 最少要快写20本了， Kira-kira hampir 20 buku 他还 catatan. 把它背回去。 Lalu dia gotong pulang. 这个非常感动。 Sungguh mengharukan sekali. 那我就问他说：“你为什么要这样做？” Lalu saya tanya, kenapa kamu harus berbuat demikian? 然后他就讲到他在信仰的过程当中，神给他多大的恩典。 Lalu dia menceritakan bagaimana kehidupan imannya itu berkat Tuhan bertubi-tubi dicurahkan kepada dia. 他要懂得向神还愿啊！ Dan dia mengerti untuk membayar nasar, membalas budi Tuhan. 他知道这一趟来，他的责任很大很重。 Dia tahu kedatangannya sekali ini dia punya tanggung jawab berat sekali. 他又想到神在他家，在他身上恩典这么多， Dan dia juga teringat betapa besar berkat Tuhan bagi dirinya dan juga keluarganya. 他很愿意，也很乐意的承担这个责任。 Dan dia pun sangat ingin rela menanggung tanggung jawab yang berat itu. 那一年他才33岁， Waktu itu umur dia baru 33 tahun. 我觉得这个33岁的这位姐妹真的是让人感动。 Saya sungguh merasa saudari yang berumur 33 tahun ini sungguh mengharukan kita semua. 她愿意用这种方式来向神还愿啊！ Dia mau dengan kesusahan seperti itu untuk membayar nasarnya pada Tuhan. 那我也相信神会赏赐更多恩典在她身上。 Dan saya juga percaya Tuhan akan menambahkan lebih banyak berkat kepada dirinya. 2007年的时候， Tahun 2007, 那个时候，2008年是那个北京奥运嘛， tahun 2008 kita tahu waktu itu ada Olimpiade di Beijing. 所以从2006年到2008年要进到中国大陆去就比较难啊。 Jadi sejak 2006 sampai 2008 agak sulit untuk bisa masuk ke Tiongkok. 那因为需要，我还是有机会进到大陆去 Tapi saya masih beruntung bisa masuk kembali ke Tiongkok situ. 我就跟大陆那边的教会，就三山那边的教会 Lalu saya berkomunikasi dengan gereja Sansan di Tiongkok itu. 跟他们商量说，可不可以让我到九华山下的教会去看一看。 Lalu saya meminta izin boleh tidak saya ditugaskan ke gereja di Ciuhua, Gunung Ciuhua itu. 那后来就一起去了 Lalu kita sama-sama pergi ke sana. 然后去了访问那6个教会， Dan saya mengunjungi 6 gereja di situ. 那6个教会人数加起来大概6-7千人呢，6-7千人，6千多。 Jumlah jemaat di 7000 6 gereja itu kira-kira 6.000-7.000 jemaat 当 banyaknya. 当我进到那个教会的时候， Sewaktu saya sampai ke satu gereja itu, 有电啊， ada listrik. 怎么会没电呢？ Loh, tadinya bukan nggak ada listrik. 我说，不是有电吗？ Loh, sekarang kan ada listrik. 然后他就把那个相片拿来给我看， Lalu dia memperlihatkan foto-foto kenangan 有电是现在。 bahwa listrik itu adanya hari ini ada. 05年以前是没有电， Tahun 2005 sebelum tahun 2005 tidak ada listrik. 那你两边的相片一对照，你会感到神的恩典有多大？ Jadi kalau kita jajarkan 2 foto 2005 sebelumnya dan sesudahnya, kita bisa lihat berkat Tuhan di situ. 才几年的时间啊， Hanya lewat beberapa tahun saja, 教会就变成这个样子了。
gedung gereja sudah berubah total 哦，信徒的生活就改善很多了， dan kehidupan jemaat sangat menjadi lebih baik. 而且教会可以说是那个部落里面最大、最好看啊、最先进的一个建筑物。 Dan gedung gereja di perkampungan itu adalah bangunan yang paling bagus, paling megah, paling modern. 哎，这个就是神给他们的恩典、啊。 Siapa yang memberikan berkat itu? 所以有些时候在信仰当中的付出哦， Karena itu kadang-kadang dalam mengeluarkan atau membayar dalam iman kita, 表面上 kepercayaan 看 kita, 起来是失去了， di permukaan kita seolah-olah kita bayar rugi keluar ya. 好像哈拿 Sama seperti Hana, 又把他的爱子，他生下来不能生一个爱子，又把他付出去了。 dia mempersembahkan anak yang tadinya dia mandul, setelah dapat anak justru diserahkan lagi. 但神又给他3个儿子2个女儿。 Tapi Tuhan justru menambahkan dia 3 anak laki-laki dan 2 anak 像九 perempuan. 华山下的那个姐妹来到这个地方，愿意付出了。 Dan saudari dari gereja Ciuhua, Gunung Ciuhua itu rela untuk membayar. 啊，她的压力跟牺牲真的很大， Dan pengorbanannya itu sungguh besar. 但是因为这样子， Tapi karena hal itu, 所以教会得到造就了， gereja maju. 信徒得到造就了， Jemaat diberkati. 他自己也得到帮助了。 Dirinya sendiri pun diberkati. 这就是神奇妙的恩典啊！ Itulah karunia Tuhan yang mengherankan. 这也是大卫在信仰上的体验。 Itu pun adalah pengalaman Daud dalam iman kepercayaannya. 我们要让神的恩典在我们身上一生的荣耀。 Kita mau supaya kebaikan Tuhan itu menjadi mahkota seumur hidup kita. 大卫所提醒我们的哦， Ini adalah peringatan Daud bagi kita semua, 就是要向神还愿。 yaitu bayarlah nasar kepada Tuhan. 愿主能够让我们明白这个真理， Kiranya Tuhan menyadarkan kita akan kebenaran ini, 让我们能够预备自己， agar kita bisa mempersiapkan diri. 因为我们有信心的向神还愿， Karena kita percaya, beriman untuk membayar nasar. 而预备自己来领受神更多更大的恩典。 Itu adalah mempersiapkan diri untuk menerima berkat yang lebih besar dari Tuhan. 好，我今天晚上的正道就到这里。 Kesaksian firman Tuhan malam ini sampai di sini.